sedang depres. Kejap. Hormon tak seimbang? Sejak bila pula aku cucuk hormon? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama saya, Nadia Shahab, hos anda dalam rancangan Hujung ke Hujung. Dapat dilihat dari luaran, tapi penjagaan diri tidak terbatas kepada estetika semata-mata. Perubahan biologi memainkan peranan yang amat penting dalam kesihatan wanita. Daripada zaman kanak-kanak hinggalah remaja dan seterusnya dewasa, badan seorang wanita bekerja lebih masa untuk menyeimbangkan sebatian kimia dikenali sebagai hormon yang mempengaruhi fungsi tubuh secara keseluruhan. Hormon ini mengendalikan proses pertumbuhan, metabolisme, immunity dan pembiakan. Bagaimanakah wanita berhadapan dengan perubahan sebegini? Terutamanya setelah melahirkan anak. Tanpa membuang masa lagi, Nadia teruja dapat mengupas isu ini dengan tetamu undangan kita. Ratu Pop dan Balada ini merupakan ibu kepada 2 orang anak comel dan menjadi ikutan jutaan orang peminat di media sosial. Terima kasih Siti Sarah Raisuddin kerana sudi bersama Nadia dalam Hujung ke Hujung. Apa khabar Siti Sarah? Terima kasih. Alhamdulillah. Panggil Kak Siti ke Siti ke? Boleh panggil Sarah. Sarah. Okey. Sarah, boleh tak share dengan kita apakah perubahan paling ketara yang you lalu lepas you melahirkan anak? Perubahan ketara Okey, selepas Sarah melahirkan anak, yang paling ketara sekali adalah berat badan. Berat badan masa Sarah hamil, Sarah naik sebanyak mungkin 30 kg. Wow. Nah, lepas tu Sarah ada masalah hormon disorder. Kita ada masalah apa benda tu kalau orang Melayu panggil meroyan tau. Oh, ya ke? Ataupun kita panggil baby blues. Berapa I think lama? about a week or dalam seminggu dua macam tu lah. Alhamdulillah tak lama sangat lah. Tak lama sangat. Tapi nak go through tu memang agak sukar lah sebenarnya. Sangat-sangat susah. Ya, sebab your body tengah go through changes. Betul. Lepas tu lagi you nak kena experience baby blues ni kan? Betul. So what was the hardest part? Secara emosi tak stabil. Yeah. It's kind of hard for me to explain, but orang kata apa macam kita rasa sedih for nothing. Benda yang perasaan-perasaan yang kita tak boleh kontrol. Ya. So you rasa seakan dengan depression? Tapi I bukan. don't know what is depression actually. Sarah sebenarnya tak tahu macam mana rasa depression tu. Tapi Sarah start rasa Sarah kena anxiety ataupun panic attack. So rasa dia macam lebih kurang. Lebih kurang macam tu. Macam tu. I want to know apa benda yang masalah. Masalah pada diri saya sebab perubahan hormon tu memang sangat-sangat terasa. Dan dia masalah hormon ni dia berkait rapat juga dengan perasaan kita tau. Dia sometimes I feel moody, I cepat nak marah. So I know I am not that kind of person. So kita pun boleh tahu yang Sarah ni very happy go lucky. Lepas tu tiba-tiba nak marah orang. Murung je macam tu ke? Lebih kurang macam kuat cepat. Padahal benda tu macam tak ada apa-apa. Benda tak ada apa-apa. So I have to do something. I'm not happy like this. So I pun pergi buat hormone treatment tu. So masa you find out pasal hormone treatment ni lah baru you tahu macam I ada imbalance dengan my hormones baru. Betul. Macam-macam hormon tunggang terbalik. Ya ke? Tunggang terbalik hormon tu. Okey, apakah suplemen-suplemen yang Sarah ambil pada masa tu untuk menolong pulihkan isu tu?
Okey, antara dia macam saya cakap tadi, vitamin C, B complex, magnesium, mungkin masa berpantang tu jangan terlalu teruk sangat pantang. Bagi pendapat saya lah, ini jujur pada pendapat saya orang yang kuat pantang juga. Tapi apabila kita pantang, kita kena faham konsep pantang tu apa. Kita tak nak badan kita masuk angin, kita tak nak makan benda-benda yang berangin. Tapi kita kena cukup protein, kita kena cukup banyak benda, karbo kena ada, sayur kena ada. Tapi kita elakkanlah sayur-sayur yang apa orang kata, yang berangin tu. Cuma ada setengah orang kata tak boleh makan ni, tak boleh makan tu. Bagi saya alergik pada setiap manusia tu berlainan. Betul. Contoh macam Nadia tak boleh makan telur. Saya makan telur tak ada masalah. Sebab setiap orang penghadaman dia berbeza. So apa yang Sarah cuba cakapkan is macam memang ada guideline untuk pantang. Betul. Tapi kita tak payah 100% ikut pantang tu. Kita kena balancekan dengan yang kata minum air terlalu sikit tu, I think Sarah pernah ikut benda tu. Jadi what happened to me, Sarah kena sembelit yang sangat teruk. Oh no. I know. So I study apa yang bersesuaian untuk diri kita sendiri. Sebab bila kita less air, macam ni kita nak buang tu satu. Lepas tu kita nak breastfeed lagi. Kan? Ya, betul-betul. So kita kena ikutlah apa yang badan kita perlu, bukan apa guidelines yang dah ditentukan di luar sana. Betul tak? Baiklah, apa yang kita dapat rumuskan daripada perkongsian tadi adalah peranan hormon dalam kitaran biologi kita sememangnya penting dalam memastikan kelancaran sistem tubuh. Oleh itu, untuk memahami isu penjagaan dalaman, mari kita dengar penerangan dari pakar kita minggu ini. Kita akan berehat dulu sebentar, tapi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Start selepas bersalin, hari pertama sampai ketiga balik daripada hospital, saya akan amalkan air asam jawa, kunyit dan gula untuk 3 hari. Kemudian hari yang ke-44 saya akan minum air kunyit dan cuka. Yang lain normal lah, makan bergoreng, ikan bilis, garlic goreng semua, sup sayur, itulah. Lepas tu makanan sejuk memang takkan sentuh langsung lah. Saya tak ada spesifik rawatan yang saya jumpa dengan gynae saya. Cuma pemakanan saya memang saya hadkan. Maknanya saya kurangkan makanan yang berminyak dengan kurang minuman yang berais. Yang dua benda ni tak boleh lah. Ya. Kita ke hujung. Terima kasih kerana masih setia dengan Nadia dan Siti Sarah Raisuddin. Minggu ini kami disertai Dr. Ida Liliwati Muhammad Latar, pakar obstetrik dan gynekologi dari Pantai Hospital Ceras yang akan menjelaskan topik ini dengan lebih lanjut. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Doktor, bolehkah kita tanya, apakah sebenarnya hormon dan apa fungsinya dalam badan kita? Okey, hormon ni sebenarnya ialah bahan kimia dalam badan. Bahan kimia yang secara naturalnya dia penting untuk regulasi fungsi-fungsi badan kita. Dari segi mood, dari segi kesihatan, dari segi memudahkan kita punya tahap metabolisme, sama ada tahap metabolisme itu tinggi ataupun rendah, dan juga dari segi secara generalnya dari segi keseluruhan kesihatan kita diregulasi oleh hormon itu sendiri. Jadi lelaki dan perempuan dia ada hormon yang kedua-duanya ada, dan juga ada hormon yang spesifik kepada lelaki saja atau kepada perempuan saja. Itu yang macam apa nama dia? Estrogen. Estrogen dia sebenarnya
kedua-dua lelaki dan perempuan ada hormon estrogen dan progesteron dan juga androgen dan testosteron tu. Cuma pada tahap yang berlainan. Contoh, kalau perempuan kita akan ada lebih hormon estrogen dan progesteron tapi sangat rendah hormon androgen. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin ada keadaan di mana hormon estrogen dengan progesteron tu jadi tidak balance, tak seimbang. Jadi apa yang berlaku ialah hormon lelaki tu lebih ketara pada seseorang perempuan tu. Jadi itu yang menjadi tak regulasi itu tak betul. Okay, baiklah doktor. Sarah sebelum ni tadi kita baru saja bercerita dia menghadapi ketidakstabilan hormon semasa dia pregnant. So doktor boleh kupas lagi tak isu tu? Mungkin you boleh bagi tahu doktor apa yang you alami masa tu? Okey, masa lepas Sarah bersalin, apa yang berlaku adalah Sarah mengalami hormon swing ataupun mood swing. Mood swing yang sangat teruk, yang memang tak ada kena-mengena, tiba-tiba nak nangis. Lepas tu nanti tiba-tiba macam nak marah. Lepas tu dia rasa sangat letih, sangat-sangat letih. Lesu. Sebenarnya kita ni wanita bila mengandung, badan kita akan mengalami perubahan yang sangat ketara. Kita akan hormon dalam badan kita akan mendadak naik dalam tempoh 9 bulan mengandung tu. Jadi hormon estrogen dan yang paling ketara sekali ialah progesteron. Dia akan jadi sangat tinggi. Kerana progesteron ni, nama dia tu sendiri sebenarnya memberitahu kita yang dia sebenarnya pro-gestation. Maksudnya dia hormon mengandung. Orang mengandung akan ada sangat tinggi hormon progesteron. Jadi hormon progesteron ni dia ada banyak efek, dan estrogen jugalah dari segi berat badan kita. Okey. Itu sebab orang bila dia mengandung, dia punya berat badan akan naik sedikit. Dia akan banyak simpan air dalam badan, Pernafasan akan jadi lebih laju. Aliran darah pun akan jadi lebih laju. Itu sebabnya kita selalu lihat wanita bila dia mengandung, muka dia sedikit flush, merah sebab aliran darah laju banyak. Itulah pregnancy glow yang orang katakan, dipanggil. Dan bila kelahiran berlaku, dalam tempoh overnight selepas kelahiran tu, keluar saja bayi, keluar saja uri, hormon tu akan mendadak drop, turun. That is what happened to me. Cepat. Betul doktor, malam tu juga dia terjadi. So, betul. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku ialah suddenly mood tu swing terus. Jadi bila kelahiran tu, bila selepas kelahiran kan, dalam masa sepanjang hari kelahiran tu dengan letihnya ibu kan, lepas bersalin tu dengan sakitnya, hormon pula tiba-tiba drop dengan turun dengan mendadak kan. Jadi apa yang berlaku ialah mood swing tu akan kelihatan sangat ketara. Jadi ibu-ibu ni akan cepat rasa sedih. Lepas tu dia jadi murung kadang-kadang, especially lebih-lebih lagi kalau katakan sokongan moral dari keluarga tu kurang. Contohnya datang daripada latar belakang keluarga yang tidak berapa menyokong dari segi jagaan selepas bersalin dan sebagainya. Jadi ibu-ibu yang dari segi dalam keadaan ini, dia boleh berubah daripada keadaan yang tidak terlalu teruk, yang kita panggil postpartum blues. Dia boleh berubah kepada satu tahap yang lebih teruk, dipanggil postpartum depression. Dari segi depression ni, dia dah jadi lebih teruk lah. Dia akan mula dengar suara, dia akan mula nampak benda-benda yang tak sepatutnya dia nampak. Jadi dari segi halusinasi ya. So bila dia dah berhalusinasi, dia dah termasuk ataupun dia dah masuk ke dalam tahap kita panggil depresi lah. Depression. So jadi golongan ini adalah golongan yang memerlukan rawatan. Kebanyakan ibu-ibu yang dalam tahap postpartum blues selalunya masih dalam beberapa hari tu dia masih boleh ceria lagi. Ada ceria. Dia sebenarnya ceria. Kita dapat baby, of course kita ceria, tapi tiba-tiba tau. Dia macam tiba-tiba macam sedih, entah kenapa. Tak tahu kenapa. Nothing happen lah, tak ada apa-apa yang terjadi. Yes, nothing. Dia tak ada apa-apa pun. Lepas tu dia mungkin juga sebab kita tak cukup tidur pun boleh jadi juga. Tak cukup tidur, jadi cranky, too exhausted.
badan terlalu sakit, macam tu. Itu sebab untuk ibu-ibu selepas bersalin ni sangat penting untuk kita beri sokongan, sama ada dari segi sokongan fizikal, moral, daripada sokongan kasih sayang tu penting sebenarnya. Itulah perkongsian daripada Dr. Ida. Kita akan berehat seketika, tapi selepas ini kami akan membincangkan pemulihan dan penjagaan dalaman wanita. Teruskan bersama kami dalam Hujung ke Hujung. Apabila pesakit datang dengan masalah ketidakstabilan hormon, selalunya ada beberapa soalan yang kita perlu dapatkan untuk mendapatkan maklumat daripada pesakit. Contohnya, impak masalah itu kepada kehidupan seharian pesakit itu sendiri. Sama ada dia mengganggu kehidupan seharian, perhubungan suami isteri ataupun juga pekerjaan pesakit. Dan seterusnya, selalunya kita akan menasihatkan pesakit supaya melakukan sedikit perubahan dari segi lifestyle, dari segi pemakanan pesakit, pengurangan berat badan, dari segi pengurangan stres. Jadi itu semua sangat penting dalam pengurusan dan juga rawatan ketidakstabilan hormon. Sebentar tadi kami membincangkan perubahan hormon di setiap peringkat umur serta perbezaan setelah melahirkan anak. Jadi doktor, apakah faktor paling penting yang perlu diberi perhatian dalam penjagaan postpartum? Okey, dari segi penjagaan postpartum ni yang paling penting penjagaan ialah nombor satu kebersihan lah. Sebab kita tahu ibu-ibu selepas postpartum ni dia banyak faktor yang boleh menyebabkan mengganggu tahap kebersihan tu. Contohnya dari segi pendarahan, dari segi luka cesarean, untuk ibu-ibu yang melalui proses cesarean, jadi penjagaan luka tu sangat penting. Jadi bila dalam proses pemulihan selepas postpartum tu, kalau kebersihan tidak dijaga, benda-benda ni semua akan mengganggu proses sembuh tu. Jadi ada beberapa pendapat tradisional mengatakan yang selepas bersalin tak boleh mandi ataupun tak boleh. Ada ke? You ada macam tu ke tak mandi? Mandi. Mandi. Ada kepercayaan tertentu yang kita tahu selepas bersalin tu satu minggu tak boleh mandi atau sebulan tak boleh mandi, ada. Tapi itu macam kotor kan untuk. Jadi kita kena sebagai kalau kita ada kesedaran tu, kita kena sentiasa beri kesedaran kepada wanita selepas bersalin ni untuk sentiasa jaga kebersihan. Okey. Hidrasi perlu cukup. Minum air. Ini satu lagi pendapat petua orang tua. Dia kata bila lepas bersalin tu jangan minum air banyak sangat, nanti bentan. Ataupun nanti jadi bengkak badan. Jadi itu pun sebenarnya adalah pendapat yang tidak berapa tepat, kerana ibu-ibu lepas bersalin ni kalau kekurangan air, dia akan banyak menyebabkan komplikasi juga. Lebih lagi kalau ibu selepas cesarean. Jadi kita tahu luka kalau dia nak baik, dia perlu cukup zat, nutrien, vitamins dan juga air. Itu sangat penting. Bila kering jangkitan mudah berlaku. Okey, doktor, apakah perbezaan penjagaan postpartum untuk wanita yang melahirkan bayi secara secara cesarean dengan secara biasa? Okey, dari segi kebersihan ni samalah lebih kurang Macam sama. Dari segi zat makanan tu pun lebih kurang sama. Tetapi dari segi lain yang berlainan sangat sebenarnya ialah dari segi macam penjagaan. Ada
ibu yang dinasihatkan untuk pakai bengkung. Ya. Jadi untuk ibu-ibu yang selepas bersalin secara caesarean, kita tak galakkan untuk pakai, kita tak benarkan ataupun tak galakkan untuk pakai bengkung selagi luka tu tak betul-betul sihat. Ya. Tapi dari segi lain tu, pemakanan dari segi kebersihan, pengambilan air lebih kurang sama. Tapi untuk cesarean kan dia ada dia punya gedel kan, gedel khas yang supaya dia punya apa dekat Luka perut tu. Luka tu dia tak ada bergerak-gerak. So bila kita bergerak-gerak tu yang sakit sangat tu. Ya. Tapi dia ada, tapi gedel dia tu bukanlah gedel macam korset yang akan pecah. Bukan yang itu. Yang penting kita tak nak ada tekanan pada abdomen tu. Betul. Dia tak nak pressure untuk luka tu. Dia tak ada tekan tapi dia macam hold supaya kita pun tak terlanggar, tak bergerak macam tu bukan ke? tak sakit lah. Dia tak sakit lah. Tak sakit. Okey, wow. Kaum wanita dan ibu, jangan lupa pesanan Dr. Ida tadi. Kita sudah pun berada di hujung rancangan. Pelbagai informasi yang telah kami dapatkan daripada perbincangan hari ini seperti kebersihan, kan? Macam mana pula dengan Sarah? Sarah, apa yang Sarah pelajari daripada apa yang doktor explain kat kita tadi? Okey, penjagaan selepas bersalin, penjagaan hormon wanita sangat penting sebab dekat sini sebenarnya ibu-ibu harus faham kita sebelum kita nak jaga orang lain, kita kena jaga diri kita dulu. Sebab nanti daripada masalah pada diri kita tak settle, macam mana kita nak uruskan anak-anak, macam mana kita nak uruskan suami, macam mana kita nak uruskan benda-benda yang lebih besar. Jadi sayangi diri kita dulu supaya kita dapat mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak kita, mempermudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Terima kasih doktor. Banyak yang kita pelajari hari ini. Penonton di luar pun mestilah banyak dapat informasi dari doktor, and Sarah pun. I hope you learn a lot and we are very thankful that you came. So kepada Dr. Ida Liliwati dan Siti Sarah, terima kasih kerana sudi meluangkan masa mengupas isu ini bersama kami. Jadi itu sahajalah temu bual kita untuk hari ini. Terima kasih kerana setia bersama kami. Jangan lupa temu janji kita nanti hanya dalam rancangan Hujung ke Hujung.